نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang beriman, antaranya yang dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Kerana dua elemen ini, beriman kepada Allah dan hari akhirat, inilah yang menjadi nadi ataupun kita katakan dalam tauhid itu, inilah asas kepada tauhid. Apakah yang Rasulullah kaitkan dengan teras tauhid? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan berbuat baik kepada jiran dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Sebenarnya apa signifikan, kesan, kepentingan daripada berbuat baik kepada jiran itu sehingga dikaitkan beriman dengan Allah dan hari akhirat? Perkara yang menjadi teras dalam keimanan. Walaupun beriman itu ada 6 perkara, tapi terasnya ialah beriman pada Allah dan hari akhirat. Kerana beriman kepada Allah dan hari akhirat itu kita katakan menjadi asas kepada keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, qada, qadar, iaitu keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Jiran adalah orang yang hidup, yang mungkin berhubung dengan jirannya, dalam satu komuniti, dalam satu masyarakat, seorang itu mesti ada hubungan. Dan kalau kita nak kaitkan dengan Islam itu sendiri, Islam itu bermakna selamat, sejahtera, peace. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebut, al-muslim man salima muslim an yadihi wa lisanihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim itu ialah orang yang selamat, muslim yang lain daripada lidah dan tangannya. Bermakna kerana kejiranan, lidah dan tangan itu mungkin ada kaitan. Sebab kadang-kadang buat renovation rumah, adakah mengambil aspek persetujuan, bunyi yang menyakitkan hati jiran dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang percakapan, adakah ia menyakitkan hati jiran atau sebagainya. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mestilah mengambil pertimbangan yang berat dalam perkara ini. Dalam masyarakat yang sudah tidak ada nilai keimanan kepada Allah dan hari akhirat, akan mewujudkan orang yang hanya bersifat nafsiyah, keakuan. Aku saja, tak tengok orang lain. Jiran tak kenal. Jiran sakit tak tahu. Jiran masuk hospital tak tahu. Maka ini adalah satu tanda repotnya iman kepada Allah dan hari akhirat. Rasulullah kaitkan dengan jelas, dengan terang, bahawa wajibnya kita berkomunikasi dan berhubung baik. Rasulullah selalu memberi pesan bahawa kalau kamu memasak, maka lebihkanlah kuahnya untuk disampaikan kepada jiran.
Kalau anak kamu memakan sesuatu, maka berilah kepada anak jiran kamu perkara yang sama yang anak kamu makan. Supaya nanti jangan menyebabkan hati jiran itu tersinggung. Yang kedua, sebenarnya ada kaitan lagi dengan perkara yang berikutnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Tetamu dalam Islam ada orang yang mesti dilayan. Para ulama menyatakan hak jiran ke atas, hak tetamu ke atas tuan rumah itu yang mesti tuan rumah bagi ialah 3 hari. 3 hari. Maknanya hendaklah tetamu itu diberi makan, diberi tempat tinggal selama 3 hari. Adapun lebih daripada itu adalah sedekah. Sebelum itu adalah kewajipan yang disebut sebagai hak. Walaupun ini sebelum daripada Islam di kalangan orang Arab adalah merupakan kemuliaan. Bapa kepada adik, iaitu yang menjadi sahabat Nabi, iaitu Hatim At-Ta'i, pernah didatangi oleh seorang jiran. Waktu jahiliah, ni orang jahiliah. Lalu jiran didatangi oleh seorang tetamu, lalu tetamu itu dilayan dengan baik. Tetamu yang dalam keadaan nampak gopoh, ditanya, selidik, akhirnya diketahui bahawa tetamu itu adalah musuh yang nak dicari, nak dibunuhnya. Lalu dia berkata kepada tetamunya, engkau tinggal di rumahku 3 hari, habis 3 hari, engkau boleh pergi, dan aku tak boleh jamin kalau aku jumpa lepas ni, apa yang aku buat kepada kamu. Hari ni, engkau jangan, aku tak boleh buat apa, aku akan layan kamu. Dilayannya seperti seorang raja. Dengan sebab itulah, antara sebab ada orang tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sebabnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, Allah Taala gelar dia sebagai Khalilullah. Satu gelaran yang hebat, kekasih Allah. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim ni antara perangai baik dia ialah memuliakan tetamu. Tetamu yang tidak dikenali, dia sembelih anak lembu. Dipanggangnya anak lembu untuk tetamu yang tidak dikenali. Kita kalau tetamu yang tak diajak, tidak diundang, yang tidak dikenali, mungkin air sejuk lah kot. Itulah tak beritahu dulu nak datang. Itu kita. Nabi Ibrahim didatangi dengan tiba-tiba, tak ada SMS zaman tu pun. Telefon lagi tak ada. Tapi dia bergegas menyiapkan hidangan yang terbaik. Lalu dia dianugerahkan gelaran Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia ada kaitan dengan komunikasi dan cara kita berhubung dengan manusia. Dan yang akhir, Rasulullah SAW sebut juga, man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata baik ataupun diam sahaja. Kalau tak ada benda nak cakap baik, jangan cakap. Nanti making thing worse. Buat benda tu jadi lagi teruk. Benda tak teruk jadi teruk. Sebab apa? Mulut punya hal. Lebih baik jangan cakap kalau tak ada benda nak cakap, benda baik nak cakap. Tapi benda baik wajib diucapkan. Mesti diberitahukan. Kerana ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh beritahu walaupun satu ayat. Ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Apabila kita katakan falyakul khairan, berkata baik, apakah berkata baik itu? Allah Taala jelaskan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada beriman kepada Allah? Wa man ahsanu mimman da'a ila Allah
Siapakah yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah? Wa amila salihah, dan dia beramal saleh. Wa qala innani, dan dia berkata minal muslimin, sesungguhnya aku, innani minal muslimin, sesungguhnya aku dari kalangan orang yang menyerah diri kepada Allah. Tak serah diri kepada manusia, tak serah diri kepada makhluk halus, tak serah diri kepada jin jadi hamba jin dan syaitan, tak jadi serah diri kepada pemimpin-pemimpin, hanya serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting tadi, wa man ahsanu mimman da'a ila Allah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimah yang baik itu ialah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik seruan itu ialah al-amaruna bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Itulah sebaik-baik seruan. Kerana Allah Taala puji manusia. Umat Muhammad ini, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik ummah. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu suruh benda ma'ruf dan mencegah munkar. Rupa-rupanya berkata baik itu ialah suruh buat makruf dan larang kemungkaran. Apabila suruh makruf, suruh buat baik, saya rasa tak ramai orang marah kalau suruh orang buat baik. Tak ramai orang marah kalau kita suruh orang buat baik. Paling-paling tidak pun, jom kita pergi sembahyang, hampir dulu aku follow belakang. Lalah tengok belakang tak ada. Oh, tak sampai-sampai. Lambat sampai. Dia pakai ekspres rakyat. Kalau rakyat memang lambat lah. Dia lambat sebab dia pakai ekspres rakyat. Tak sampai. Tetapi kalau mencegah kemungkaran, ini ia akan mendapat tentangan manusia. Mereka akan berkata, apa sibuk dengan aku? Kau jaga engkau lah. Kubu kau, kubu aku. Itu dia. Itu kalau level sama dengan kita. Kalau level lebih tinggi lagi, itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Afdalul jihad kalimatul haqq inda sultanin jair. Jihad yang paling tinggi, yang paling utama, yang paling afdal, yang paling mulia ialah berkata benar kepada pemimpin yang zalim. Nak mencegah kemungkaran ni bukanlah perkara yang mudah. Macam-macam orang cakap. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di kalangan kamu, hendaklah ubah dengan tangan. Jika tidak mampu, ubah dengan lisan. Jika tidak mampu, ubah dengan hati, iaitu benci dalam hati. Kerana itu selemah-lemah iman. Ramai manusia mengambil pilihan lemah iman. Semua nak lemah, tenaga batin je nak kuat. Iman lemah tak apa, tenaga batin biar kuat. Haprak punya orang. Kenapa? Tongkat Ali. Apa ginseng, madu, apa jual untuk kuat? Wah, taram. Gearbox, taram. Sebab nak kuatkan tenaga batin. Iman, nak ambil yang paling rendah. Kadang-kadang mereka berkata, payah kita tak ada kuasa nak ubah ni. Apa kita ada nak ubah? Seorang, kita boleh ubah apa yang berada di sekitaran kita. Berdua, kita boleh ubah persekitaran yang lebih besar. Bertiga, kita boleh ubah persekitaran yang lebih besar. Dan kalau semua orang berganding bahu, boleh buat perubahan. Kewajipan mengubah perkara mungkar ini adalah kewajipan kepada semua orang. Wajib. Dan untuk melihat negara aman, pemerintah mestilah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemungkaran mesti diubah dengan menggunakan kuasa. Kerana orang yang berkuasa, dia akan disoal tentang kuasanya. Kullukum ra'in
Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Setiap orang adalah pemimpin dan pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya. Akan ditanya soal mengubah kemungkaran. Pemimpin dilantik supaya dapat mencegah kemungkaran. Apabila pemimpin yang dilantik tidak boleh mencegah kemungkaran, tak boleh cegah, tak boleh ubah kemungkaran, maka kena ubah pemimpin. Kena faham? Pemimpin dilantik, kewajipan adalah untuk mengubah kemungkaran. Apabila kemungkaran tidak boleh diubah, maka pemimpin hendaklah diubah. Kerana mengambil kaedah fiqh, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang wajib tidak dapat disempurnakan kerananya, maka ia menjadi wajib. Semayang wajib, wuduk tak wajib. Tapi apabila nak semayang kan ambil wuduk, wajiblah wuduk. Maka ada air, air wajib pun ada. Kalau tak ada air macam mana nak berwuduk? Ubah kemungkaran wajib. Maka nak ubah kemungkaran dia peringkat yang lebih tinggi, kena ada kuasa. Kuasa itu pemimpin. Maka kalau pemimpin tak boleh ubah, kita ubah pemimpin. Mudah-mudahan tidak bermaharaja lelalah kemungkaran yang ada dalam masyarakat yang hari ini sudah menjunam masuk, merobek keimanan, merosakkan tauhid yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesannya ibadah yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tak terima ibadah walaupun banyak kalau dilakukan oleh orang yang sudah rosak imannya. Sedangkan iman menjadi rosak kerana dirobek oleh perbuatan mungkar, dan persetujuan dan kerelaan dan redanya kepada maksiat itu sendiri menjadikan orang itu seorang yang ahli maksiat juga. Walaupun dia tak buat, namanya orang panggil dosa kering. Mudah-mudahan kita tak kena dosa kering. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada dosa kita dan dosa orang lain buat yang datang kepada kita, dihantar kepada kita melalui registered post. Apa dia registered post? Tahu nanti dalam kubur kau tahu. Baru tahu. Ini dia kesannya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.